أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kita hari ini dipimpin dengan rahmatnya oleh Allah taala sampai kepada hari yang ke-21 dan malam ini adalah malam yang ke-22. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan juzuk yang ke-22, iaitu mula daripada ayat 31 daripada surah Al-Ahzab. Ayat 31 daripada surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sambung daripada apa yang Allah bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ajar didik isteri-isterinya. Maka pada ayat yang ke-31 ni Allah Subhanahu wa taala dia bimbingan ajaran kepada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Siapa saja di kalangan kamu yang taat, qunut, qanitun, qanitat, di kalangan kamu para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pihak yang kita kena taat, iaitu satunya Allah, yang kedua Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan serta mengerjakan amal yang soleh. Biasanya kalau taat kepada Allah, benar-benar taat kepadanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan amal soleh. Taat tu pun jadi amal soleh dah. Kalaulah taat kau lain lagi, maka jadi amal itu adalah amal soleh. Lepas tu apa natijahnya? Nu'tiha ajraha marrataini, kami akan beri pahala kepadanya 2 kali ganda banyaknya. Terutama tu hawi kemuliaan kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sedia baginya limpah kurnia rezeki yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tu Allah Ta'ala perintah bimbingi kepada para muslimat, isteri Nabi dan juga para mukminat yang lain. Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang kedua pula Allah Ta'ala perintah supaya para muslimat tetap diam di rumah kamu. Maknanya suruh
berada dalam rumah, jangan banyak keluar, kecuali keluar kerana ada hajat yang penting, yang darurah. Ya, kerana orang perempuan dengan tabiat dia yang Tuhan jadi munasabah dengan dia, banyak di rumah untuk melihat, melayan suami, dan menguruskan rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Ini perangai orang perempuan yang mana Allah tu letak perangai dia selaras dengan tabiat dia, cara hidup dia. Kerana dalam rumah adalah dia tu sebagai orang yang berkuasa dalam rumah, menteri dalaman lah, menteri dalai panggil dalam rumah. Tetap dalam rumah, kalau keluar tu panggil boleh, tapi bila ada hajat nak mai semaya masjid boleh, apabila cukup syarat dia. Di antaranya naklah dia tu dapat izin daripada suami atau bapaknya, dan pula selamat daripada fitnah-fitnah yang boleh merosakkan kedudukan orang-orang muslimah. Lepas tu lagi pula wala tabarrujal jahiliyatil ula, jangan tabarruj, mendedah diri, buka aurat, seperti mana orang-orang jahiliyah zaman dulu, dia tu dedah buka aurat. Ni satu cara hidup bagi orang perempuan, dilarang jangan tabarruj. Di antara tabarruj, tidak hijab, tidak tutup aurat secara syar'i, secara Islam, atau tutup aurat tapi pakaian yang ketat-ketat, berwarna-warni yang menarik pandangnya orang-orang lelaki bila dia tengok nampak. Selain pada tu, menunjuk kata pakaian ni penting, hijab tu penting. Lepas tu baru suruh semaya, wa aqimnas salah wa atiz zakah. Dua rukun Islam duk sebah pada tabarrud. Makna Islam ambil berat dengan masalah gerak-geri orang perempuan, terutama dari segi pakaian tu. Kerana pakaian juga satu kewajipan, tutup aurat tu adalah satu kewajipan, terutama bagi orang perempuan yang mana dia tu adalah satu makhluk, satu jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kena jaga diri dia. Lepas tu suruh taat pula kepada Allah, wa ati'na Allah wa rasulah. Taat pada Allah penting, orang lelaki kena taat, orang perempuan pun kena taat juga. Ini persamaan. Persamaan antara orang lelaki dengan orang perempuan dari segi menerima ajaran Allah, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bila begitu dia pun akan dapat balasan pun sama juga orang lelaki. Kalau orang lelaki, kalau dia tu taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, serta dia tu beriman, maka diberi balasan baik syurga. Maka orang perempuan pun sepatu juga. Orang lelaki boleh masuk syurga, orang perempuan pun boleh masuk syurga juga, insya-Allah taala. Kemudian arahan seterusnya daripada Allah selepas daripada suruh tetap dalam rumah, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah inna Allah kana latifan khabira. Wazkurna, dan ingatlah serta amalah apa yang dibaca di rumah kamu daripada ayat-ayat Allah. Bila orang perempuan disuruh tetap dalam rumah, jangan keluar ada hajat, maka perkara yang kena buat dalam rumahnya salah satunya iaitu baca ayat-ayat Allah. Atau panggil orang mai mengajar, lepas tu dia kena ingat akan ayat-ayat dibaca dalam rumah. Ambil perhatian, ambil pengajaran untuk dipakai, diguna, diamal. Min ayatillah, pada ayat-ayat Allah ni, Quran lah. Itu kepentingan Quran bagi orang perempuan, bukan saja untuk orang lelaki. Quran ni orang perempuan pun kena ma'al Quran juga. Walaupun kadang-kadang perintah tu cara lelaki, macam kata iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Quran, tapi maksudnya perintah ni semua lapisan
jenis manusia, jenis orang Islam, sama ada lelaki orang perempuan. Penting Quran kepada orang perempuan. Kerana Quran tu kalaulah jadi pedoman kepada orang lelaki, maka Quran juga pedoman kepada orang perempuan. Satu lagi, kepentingan untuk menjadi didikan kepada orang perempuan. Wal hikmah, iaitu hikmah. Tu hikmah tu maknanya asal makna bijaksana lah, lurus betul molek. Tu. Tapi kalau turut Imam Syafi'i, kalau sebut Quran kemudian sebut hikmah, makna dianya iaitu sunnah. Tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak cukup dengan ma'al Quran saja, kena ingat kerana asah sumber tepat ambil hukum hakam dan ajaran-ajaran Islam syariat adalah daripada dua sumber yang besar asah, iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran itu wahyu, maka sunnah juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bertutur, tidak bercakap, tidak berkata-kata daripada kehendak hawa nafsu dia, tapi yang dia kata tu adalah wahyu yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Quran tu wahyu yang dibaca dari semaya, tapi sunnah ni tidak dibaca dalam semaya. Dia panggil wahyun matwiyun, patu wahyun ghair matwiyin. Inna Allah kana latifan khabira. Sungguh Tuhan tu sangat halus, amat halus tadbir dan mendalam pengetahuannya. Maka dari ayat ni, orang perempuan kena ambil berat baca Quran, baca hadis atau dengar Quran, dengar hadis. Ingat-ingat ni makna boleh jadi zaman ni ada TV, tubik program-program ma'al Quran ke atau tafsir Quran ke. Dalam rumah kita ada radio-radio, orang duk ceramah, duk mengajar masalah tafsir Quran dan sebagainya, dan begitu juga syarah atau baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tu jadi cara hidup kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, katanya, taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Aku ni nak tinggal padamu, nak tinggal padamu sebelum mati, nak tinggal padamu dua pusaka yang besar. Sekiranya kamu berpegang, menghayati, beramal dengan kedua-dua, yang aku akan tinggal dua perkara tu, nescaya kamu tidak akan sesat sama sekali, iaitu kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah iaitu Quran dan sunnah aku. Jangan kita kata kita ngaji Quran, ngaji tafsir Quran ni tak boleh, tak sapa ilmu kita. Lepas tu Quran Tuhan turun kepada siapa? Bukan turun pada lembu, kubah, tak turun kepada kita manusia. Untuk kita cedak ambil ajaran Allah, hukum hakamnya, menjadi pedoman ajaran cara hidup kita di atas dunia ni. Dua-dua tu Quran dan sunnah kena jadi panggil rojok ke kita, sumber hidup kita. Bila kita luput dua tu, maka hidup kita tidak berguna. Walaupun atas dunia dapat guna molek, boleh duk makan, minum, boleh duk berjalan, boleh duk kenyang, boleh sukaria, tapi akhirat maka dia tidak menjadi orang di kalangan orang-orang bahagia. Kerana kita tinggal ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak kaum wanita muslimin, muslimat ni, mukminat ni, tahu katanya kita juga mampu kuasa nak buat sesuatu, nak bersifat dengan sesuatu sifat seperti mana orang lelaki bersifat.
Seperti mana orang lelaki bersikap, seperti mana orang lelaki boleh buat, maka orang perempuan pun boleh buat. Kerana dia juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sebagai seorang manusia, iaitu pada ayat 35 beberapa sifat disebutkan. Innal muslimina wal muslimat, jadi muslim orang lelaki, orang perempuan muslimah, mukmin wal mukminina wal mukminat, jadi orang beriman lelaki, beriman perempuan, wal qanitina wal qanitat, kunut taat, was-sadiqina was-sadiqat, benar, kecek benar, kelakuan benar, gerak-geri pun benar, was-sabirina was-sabirat, kalau orang lelaki dia sabar, orang perempuan pun boleh sabar juga, wal khashiina wal khashiat, khusyuk terutama dalam sembahyang, merendah diri, kalau umum merendah diri kita, tawaduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, tidak takabur, tidak bermegah-megah dengan apa pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang lelaki bersedekah, orang perempuan pun boleh bersedekah. Berapa ramai orang perempuan dari kalangan sahabat-sahabat dan juga para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersedekah. Tu. Salah seorang isteri Nabi nama Zainab, dia khija sendiri. Khija dengan tangan dia. Katakan dia tu panggil samuk kulit-kulit binatang. Kemudian dia jual, lepas tu bila boleh hasil, dia ambil duit itu pergi sedekah, buat sedekah. Itu satu ruang khija bagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sahabat-sahabat lain pun ada kalangan mereka itu, yang mana sedekah adalah satu khija amalan mereka itu. Kerana sedekah faedahnya besar, kelebihannya sangat tinggi. Dia boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, boleh bawa orang sedekah duduk di bawah teduh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kelebihan dia yang kalau kita tu kenal molek, nescaya kita rasa nak sedekah. Sedekah tu banyak, luas rubai dia, ruangnya dia. Sedekah kepada fakir, miskin, sedekah pada anak yatim, sedekah untuk kita buat jariah, buat wakaf, baik sekolah, baik beli tanah wakaf, maupun bina masjid, maupun buat telaga dan sebagainya, pusat-pusat pengajian Islam, tahfiz Quran dan sebagainya. Itu sedekah. Orang lelaki boleh sedekah, kita boleh sedekah juga. Kena jadi lagu tu. Was-saimina was-saimat, orang yang lelaki puasa, orang perempuan puasa. Dah tentu kadang-kadang orang perempuan lebih gagah, kuat daripada orang lelaki lagi. Wal hafizina furujahum wal hafizat, jaga kemaluan, jaga kehormatan supaya tidak jadi rusak. Wadzakirin Allah katsir wazakirat, akhir sekali sifat orang lelaki dan juga orang perempuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang berzikir banyak. Lelaki zikir banyak, perempuan zikir banyak. Tewahlah, cuba tewah, berlomba, boleh berlomba lah. Berlomba buat baik, tak ada salah dan tak ada rugi. Tak ada rugi. Zikir banyak, rugi zikir banyak tak ada. Tak ada kena lontun, tak ada kena turun modal. Modal aja lidah, basah lidah. Banyak kecek dengan Tuhan, puji Tuhan, tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada bulan Ramadan, lebih utama lagi pada 10 akhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu zikir dalam bentuk doa bang. Kerana kita ingat pada Allah, kita pun puji Allah. Allahumma innaka afuwun, itu puji Tuhan, Tuhan, sungguh kamu tu, engkau tu maha memberi maaf, pengampun. Tu. Orang macam tu Tuhan buat rana pada puak dia, lelaki dan perempuan tu. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya. Tu lahum. Lahum tu lelaki perempuan. Semuanya, orang lelaki, orang perempuan, muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, qanitat,
qaniti qanitat semua tu. Maghfiratan, keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Syurga lah pahala besar. Tapi sebelum nak masuk syurga tu kena maghfirah dulu. Nak buat apung, bersih, hapuh dulu, mandi dulu, cuci dulu, barulah nak masuk syurga. Tempat yang mulia, tempat yang agung. Masuk dengan cemar, dengan seluk tak boleh. Tak sesuai. Kita kena jadi orang VIP nak masuk syurga. VIP ni kena janguknya, kena bersihnya, kena cucinya. Itu kelebihan orang yang mempunyai sifat-sifat sama ada lelaki dan perempuan. Surah tu Ahzab dah. Lepas tu kita tengok zikir banyak tu kerana Allah Ta'ala dia suruh zikir banyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira pada ayat 41. Wasabbihu bukratan wa asila. Suruh orang mukmin lelaki perempuan zikir banyak. Maknanya satu zikir banyak ni dia faedah banyak perkara. Setengah faedahnya boleh nak beza dua puak manusia lain lagi. Satunya orang kafir. Orang kafir zikir ke tak? Orang kafir tak zikir pada Allah. Nak zikir kan dia tak kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kita zikir ke tak? Tak zikir. Bahkan dia zikir apa tak kenal Allah. Siapa dia Allah tak tahu. Sebab tu zikir ni adalah orang kenal Allah. Zikrullah makna orang kenal Allah. Kenal kata Tuhan itu maha besar, Tuhan menjadi dia, Tuhan beri rezeki pada dia, Tuhan menghidupkan dia, Tuhan memuliakan dia, Tuhan Rabbul Alamin menguruskan urusan dia. Itu satu. Beza dengan orang kafir yang tidak langsung panggil, tidak zikir langsung dia. Tak ada yang menatah kata Allah, tak ada. Menatah pun tak ada. Bagaimana? Yang keduanya untuk beza dengan munafiqin. Na'udzubillah minan nifaq. Kita minta berlindung kepada Allah daripada sifat nifaq. Orang munafik, orang tengah, duduk antara kafir dengan orang mukmin. Tak serupa kafir kerana dia zikir juga, dan tak serupa mukmin yang zikir banyak. Dia zikir juga tapi zikir sikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang munafik tidak berzikir akan Allah kecuali sedikit. Boleh kenal molek. Siapa nak kenal orang mukmin, carilah dia tu orang berzikir banyak. Diri dia kena kenal katalah. Kalau dia tak malas zikir, malas semaya tu zikir besar. Baca Quran pun zikir besar juga. Zikir banyak juga. Semakin banyak kita baca Quran, maknanya kita semakin banyak kita zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Quran tu kalau kita hitung tengok, sebut nama Allah, sebut nama Rabb berapa banyak dalam Quran. Mula daripada Alhamdulillah sebut lalu dah. Rabbil Alamin, Tuhan juga. Akhirnya Qul a'udzu birabbin nas. Akhir dengan Rabb, Tuhan. Rabbin nas, Tuhan yang mencipta tuai kepada manusia. Quran itu zikir. Kalau kita baca Quran, mana kita zikir dah. Lepas tu kita nak tambah hak lain. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ambuh atau zikir. Lepas tu kita mari kepada surah, lepas pada surah tu Ahzab, kita mari kepada surah Saba. Surah Saba. Satu surah nama Saba, perihal penduduk negeri Sabak. Sabak ni satu negeri di dalam Yaman dipanggil, duduk dalam Yaman. Ayat dia ada sebanyak 54 ayat. Allah Subhanahu Wa Taala dia mula surah Sabak dengan mengajar kita supaya kita puji dia dan kita kenal dia, iaitu alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walal hamdu fil akhirah
wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah sahaja. Itu kita nak puji Tuhan, nak syukur pada Tuhan. Syukur tak mesti kata kita boleh kita belaka. Kita tengok Tuhan jadi langit, jadi bumi. Untuk kita dan untuk orang lain pun kita boleh kata alhamdulillah, Tuhan jadi langit pada kita, Tuhan jadi bumi pada kita. Lahu, baginya memiliki, menguasai. Tuhan milik, kau punya dia. Segala yang ada di langit, langit tu milik dia dah. Segala yang ada pada bumi, pada langit, pada bumi, gapo ada langit. Tak nak bilang kita banyaknya. Sebab itulah Allah dia wayak pada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bila nikmat Tuhan, nescaya kamu tidak menghitungkan, tak kuasa nak menghitungkannya. Wa wal hakimul khabir. Ini nama Tuhan Hakim, lagi pula Khabir. Allah Ta'ala bukan qadar dia milik saja. Jawab sesuatu perkara sama ada di langit bumi, maka dia tahu belaka. Tahu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ia mengetahui, sangat mengetahui, maha mengetahui apa yang masuk ke bumi. Barang yang masuk oleh bumi, gapo kata. Kita tak tahu. Bukan kita tahu semua. Kita tahu misalnya waktu Allah Ta'ala turun air hujan, maka air hujan tu ia meresap masuk oleh bumi. Kita tahu. Kalau lain kita tak tahu gapo hati masuk oleh bumi. Banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Kadang-kadang perkara tu bukan gaib sangat, ada tapi kita tak tahu. Kerana kita ni manusia yang dhaif. Tuhawi ilmu kepada kita terhad. Terhad. Allah Ta'ala maha luas ilmu dia. Ya'lam, Allah sentiasa mengetahui. Wa ma yakhruju minha, serta apa yang keluar padanya. Masuk bumi, supaya kita tahu mayat. Orang mati masuk dalam bumi juga. Tu ada setengah orang bakar pun nak gimana dah tu. Tu jadi habu. Lepas tu barang yang keluar daripada bumi, tubik pada bumi. Tubik airnya, tubik tumbuh-tumbuhannya, tubik mari berbuahnya. Allahu akbar, masya-Allah. Ini panggil rabuk hak Tuhan. Tuhan buat rabuk, maka Tuhan dia tahu. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, yang masuk ke langit. Yang naik, yang turun, maka dialah wa huwar rahimul ghafur. Dua lagi nama Tuhan Ar-Rahim Al-Ghafur. Nama Tuhan ni kita boleh pakai pad'uhu biha. Hendaklah kamu berdoa dengan dia, dengan nama Tuhan. Walillahil asmaul husna pad'uhu biha. Hendaklah kamu tu berdoa dengan dia. Kalau kita nak minta ampun misalnya, kita nak minta rahmat, ya Rahim, irhamni ya Rahim. Ya Rahim. Rahim ni nama Tuhan lah. Yang kita panggil manusia Rahim, panggil adak ya Rahim itu. Sebenarnya tak kena kita panggil Rahim, orang nama Rahim. Ya kena Abdur Rahim, hamba kepada Tuhan yang nama Rahim. Rahim mana Tuhan yang maha mengasihani. Sangat kasih pada orang-orang beriman, orang beramal soleh kepadanya. Tapi panggil adat kita ni, panggil nama pasal sekat-sekat tu. Rahim. Allah. Abdullah mana Allah? Tu jadi Allah. Jadi potong-potong habis. Sebenarnya tak betul lah, tapi boleh kerana jadi adat. Adat yang kadang-kadang adat tu rusak, tak betul, tak kena, tak boleh terima. Kita panggil Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, kasihlah pada aku, sialah pada aku ni, aku berhajat padamu, aku berhajat ke ampunanmu. Lepas tu Al-Ghafur pula, Allah ya Ghafur, ighfirli, ampunlah dosa aku. Panggil, ambil nama Tuhan tak dapat. Seolah kata kita tu puji Tuhan, panggil nama dia kena molek.
gapo-gapo kita patut juga panggil. Tak ada hey orang lelaki tu. Tu kita tak kenal. Hak ni kita kenal dah kata Tuhannya bersifat dengan rahmat dan bersifat yang memberi maghfirah. Maghfirah kita panggil Ghafur. Kita sebut Ghafur ni Tuhan, tak ada lain lah. Dia nak beri ampun. Tu tak ada. Kalau orang manusia boleh beri ampun dosa-dosa, sedap buat dosa lah manusia. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Dan mari kepada pada ayat yang ke-10 yang ke-10 ni, iaitu cerita Nabi Daud alaihissalam, yang mana Tuhan beri kelebihan kepada dia. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan demi sungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami. Beri kelebihan, lebih pada orang lain lah. Gapo dia, iaitu ya jibalu awwibi ma'ah wat-tayr wa alanna lahul hadid. Hei gunung-ganan, ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Suruh bukit itu bertasbih. Bukit ni panggil makhluk Allah Ta'ala, yang tak serupa manusia. Kalau kita duk Fatih tengoklah, tu tak bunyi, bukit tak bunyi, dia tasbih tak aja dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dia boleh perintah makhluk-makhluk dia semua. Sama ada hak peseng batu-batu, pebukit ni banyak batu lah, tersusun daripada batu. Semua tasbih bersama dengan Nabi Daud. Allahu Akbar, Masya Allah. Wat-tayr, dan wahai burung, suruh burung pula bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Kalau burung bunyi juga, kukuk. Wa alanna lahul hadid, dan kami juga telah melembutkan besi baginya. Besi hak kerah, hak kuat, hak kukuh jadi lembut, untuk nak khidmat kepada Nabi Daud alaihissalam. Begitu Nabi Daud. Kemudian Sulaiman juga, wali Sulaiman rih wuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni man ya'mal baina yadayhi bi isni rabbih. Apa maksud dia? Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula. Bila sebut Nabi Daud, sebut Nabi Sulaiman. Dua-dua ni atau hawi mukjizat yang pelik-pelik kepada puak dia tu. Kuasa, kami beri kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Sebagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Di pagi sepagi ya. Tapi kalau nak kira mari sama sebulan, berjalan jauh, tiup angin tu jauh, tapi sepagi yang boleh tiup pergi. Begitu juga waktu baliknya, sama juga dengan sebulan biasanya. Dan kami alirkan baginya mata air dari tembaga, dan daripada sebahagian kami permudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Semua tu dengan izin Tuhan lah. Kalau Tuhan tak wui, tak jadi apa-apa ni. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari pula kepada ayat yang ke-15. Ayat 15 ni masya-Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, syiar lambang bagi negeri Sabak pada suatu masa ketika tuhawi kemewahan dan tuhawi kesenangan kepada penduduknya, dengan ayat yang Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Demi sesungguhnya
Ni sungguhlah benda Tuhan raya benar-benar adalah bagi penduduk negeri Sabak. Negeri Sabak yang mana Allah Ta'ala raya kata ada satu tanda yang membukti kemurahan Allah. Kita ada baca semua, duk dengar semua Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan Maha Pemurah. Pemurah ni maknanya Tuhan beri rezeki dengan mewahnya, limpah ruahnya kepada sesuatu kaum umat dia seseorang daripada hamba-Nya. Iaitu gapo dia, jannatan an yamini wa shiman. Terdapat di tempat tinggal mereka itu dua kebun yang luah lagi subur, terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Comelnya kebun dua-dua belahnya, bukan sebelah dak. Tu. Kalau ada pada masa kita sekarang lah ni, kita rasa nak pergi tasnaca, nak pergi jalan tengok. Lah ni awak buat kebun orang buat nak biar di tempat tasnaca. Tu. Kalau orang tu biasa perginya di tepi-tepi pantai. Ni tengok kebun. Bila masuk kebun ni rasa senang, tenteram, hati rasa amir, rasa sedap mata tengok pokok-pokok kayu, buah-buahan dan sebagainya. Jadi terletak tu di sebelah kanan, sebelah kiri. Lepas tu Allah Ta'ala pula perintah supaya makan. Kulu mir rizki rabbikum, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu. Bukan wis saja untuk tengok saja, wis makan pula daripada rezeki Tuhan. Kena ingat kebun, orang buat kebun kena ingat molek katanya kebun yang kita tak boleh hasil tiap-tiap tahun adalah rezeki Tuhan kita. Tuhan yang beri kita, Tuhan yang beri amanah supaya kita satu makanlah tak apa. Lepas tu nak jual lah, tapi jangan lupa washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Tu hak penting, hak Tuhan nak cuknya hak tu. Supaya kita tu mendapat tambah rezeki dan nikmat Tuhan dan kemewahan dan kelebihan yang Tuhan akan beri pada kita. Setiap orang nak sama, tak sewi-weti. Kalau bolehnya tahun ni boleh banyak ni, tak dapat boleh lebih banyak lagi. Itu tabiat kita. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katanya, jikalau bagi anak Adam tu satu wadi, satu lembah, satu benda daripada emas atau daripada harta benda banyak, nescaya dia tamak nak dua lagi. Kalau ada dua, dia nak tiga, siapa mulut dia dipenuhi dengan tanah. Mana siapa dia tu matilah dan dikambuh oleh orang. Barulah suk tamak dia. Tamak manusia tak habis-habis. Tapi walau tamak setara mana pun, nak boleh tak apa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan lupa washkurulah, syukurlah bagi dia. Syukur anak kunci untuk mendapat tambah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dua kerak baldatun satu, tayyibatun satu kerak, wa rabbun ghafur satu kerak. Baldatun tayyibah ibarat daripada kesenangan hidup, kemewahan hidup di atas dunia ni, yang diberi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak di atas dunia ni, terutama di segi rezeki atau ekonomi. Ekonomi asasnya iaitu tanamai. Tanamai ni Allah sumber ekonomi bagi tiap-tiap negeri, terutama negeri kita. Padi, sayur-sayuran, buah-buahan dia hantar pergi keluarnya, ekspor pergi keluar, jual di luar-luar negerinya untuk hasil sumber ekonomi, membawa kepada negeri itu jadi kaya, ekonomi pun mangkung kukuh molek.
Lepas tu warabbun ghafur ni akhirat lah, akhirat. Tuhan ampun dosa-dosa dia untuk kepentingan hamba-hamba dia di akhirat. Bila ampun dosa maka dia akan dapat masuk syurga. Nah, insya-Allah taala. Tapi tak lama tal baldatun thayyibatun warabbun ghafur tak lama dengan sebabnya fa'aradu ayat 16. Mereka paling engkar. Tak syukur ni, tak syukur ni. Bila tak syukur, fa arsalna alaihim sailal aram wa baddalnahum bi jannatayhim jannatay zawatay ukulin khamt wa aslim wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nuzzi illa al-kafur. Maka mereka paling ingkar, menyeleweng, terpesong daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami hantar kepada mereka banjir bah. Dan bila bah agak habis tanaman-tanaman saya yang membinasakan. Ganti dengan kebun hak molek comel subuh dengan dua kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit. Tumbuh hak lain. Allahu akbar. Nah, na'udzubillahi min zalik. Daripada kita tu i'rad, paling daripada syukur pada Allah atau panggil engkarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal pohon buah pahit, pohon berjaga-jaga berbuah sikit, pohon berdarah bersikit. Itu balasan Tuhan kepada orang kufur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Habis itu maka pada dua surah dia ada lagi surah Fatir. Surah Fatir ni awal-awal Tuhan wayak kata dia pencipta langit-langit dan bumi, dan Tuhan jadi malaikat-malaikat tu utusan Allah yang bersayap, ada sayap malaikat. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ardh ja'alil malaikata rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Tuhan kuasa dia jadi malaikat dia ada sayap, ada dua, ada tiga, ada empat, ada sampai ratus-ratus sayap pun ada. Satu-satu sayap, betapa besarnya sayap dia. Itu kita kena beriman pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ikar tak boleh. Kita nak tolak tak boleh kata ana mereka ada sayap sebuah burung dah tak boleh. Tuhan jadi ada hikmat. Dan Tuhan kuasa jadi. Kita alhamdulillah tak ada sayap sebuah burung kita duduk tubai atas langit. Kita ada tangan, ada kaki. Menasabah kita makhluk yang Tuhan tepatkan kita di atas bumi. Maka malaikat-malaikat ni Tuhan tepat dia atas bumi katik, di langit katik. Untuk tujuan tugas-tugas yang Tuhan serah kepada mereka itu. Maka kewajipan kita beriman, beriman dengan yakin terhadap Allah yang menciptakan, yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu dengan hikmatnya dan dengan ilmunya. Sekat tu saja pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.